Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi kitab Muwafiq Masbuk, Risalah Masalah Muwafiq Masbuk. Sebelum ni, baru ni kita dah lalu sikit Muwafiq, malam ni Masbuk. Di mana kita dah tahu dah sebelum ni, dah bincang dah. Muwafiq Masbuk ni banyak orang salah faham. Yang mana salah faham dia, Muwafiq sempat baca Fatihah, Masbuk tak sempat baca Fatihah. Itu takrif yang salah. Takrif yang perlu ditukar. Masbuk dan Muwafiq tak ada kena-mengena dengan habis baca Fatihah ataupun tak habis. Dia tak ada kena-mengena pun Muwafiq Masbuk. Malah Muwafiq Masbuk yang biasa orang tahu dan ianya betul lah, apabila sembahyang masuk lambat, maksudnya imam rakaat kedua, tiga, empat baru dia masuk. Nanti dia kena, lepas imam salam dia kena tambah. Itu kita panggil Masbuk juga tu kan. Itu betul. Itu teruskanlah. Itu teruskan. Cuma dia ada penambahan lagi, yang macam mana kita bincang minggu lepas lah. Dia ada tambahan lagi. Bukan tu je Masbuk. Itu ya dah, betul dah Masbuk. Istilah dia panggil Masbuk. Tapi Masbuk ni, Masbuk Muwafiq ada 4. Bukan ada 2 je. Dia ada 4. Dia panggil Masbuk Muwafiq solat, Masbuk solat, Muwafiq rakaat, Masbuk rakaat. Jadi 4. Yang biasa yang kita tahu 2 aja. Itu pun 2 je. Yang pertama, Muwafiq solat. Muwafiq solat ni, bila imam salam, kita salam sekali. Maksudnya tak ada hutang rakaat apa-apa. Istilah dia panggil Muwafiq solat. Itu kita semua tahu. Masbuk solat pun kita semua tahu. Masbuk solat ni, bila imam salam, kita tak boleh salam. Kita kena tambah sebab kita masuk lambat tadi. Betul juga tu. Betul dah 2. Yang ketiga yang biasa kita tahu dan ianya betul, bila imam dah rukuk, kita masuk cepat-cepat, takbir cepat-cepat, terus rukuk tak payah baca Fatihah. Kenapa tak baca Fatihah? Masbuk. Betul juga tu. Itu yang betul, teruskanlah. Teruskan. Cuma ada beberapa perkara lagi yang tak betul, yang salah, dan kita dah bincang sikit lah. Iaitu betul lah. Iaitu yang salah hanya Ta'rif Masbuk ni dan Muwafiq. Ta'rif dia kata, kalau sempat baca Fatihah sampai habis, Muwafiq. Kalau dia tak sebut Muwafiq pun, dia sebut bukan Masbuk. Samalah Muwafiq dengan bukan Masbuk tu. Kalau tak sempat baca Fatihah, Masbuk. Tu yang salah. Itu perlu ditukar. Ta'rif tu. Ta'rif, kalau kita baca sikit lah. Kita baca sikit yang lepas kan. Yang Muwafiq tu muka surat 10, Rumi, Jawi pun muka surat 10 juga. Rumi 10, Jawi pun 10 juga. Ta'rif tu kan, kita dah bahas dah sebelum ni. Kita baca sekali lagi. Muwafiq.
Ta'rif muafiq. Maksudnya muafiq ni ialah seorang makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri. Maksudnya dia sembahyang tu dia berdiri dengan imam, qiyam. Okey, makmum tadi berdiri dengan imam. Di mana ia sempat berjemaah, dia sempat berdiri dengan imam tu dengan imam sekadar masa. Tu, sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Fatihah hingga tamat. Kadar masa dia baca Fatihah. Kadar masa, bukan baca Fatihah. Kadar masa baca Fatihah. Dia ada beza. Baca Fatihah, baca. Kadar masa, bukannya pasal Fatihah tu nak ambil berapa masa Fatihah tu je, sebab tu dia sebut Fatihah. Ramai orang salah faham kat sini. Dia tak berapa nak peduli perkataan sekadar masa tu. Tu tengok tu sekadar masa. Dalam kitab kita ada sekadar masa. Itu dia macam tak peduli. Padahal tu yang paling penting. Sekadar masa bacaan Fatihah, bukan bacaan Fatihah, masa bacaan Fatihah. Jadi payah sangat bahasa tu, dia tukar bahasa moden. Tukar bahasa moden. Apa dia? Muafiq ni maksudnya makmum dengan imam semayang masa berdiri, masa qiyam tu, makmum tu dapat beberapa saat. Dah tukar bahasa moden tu. Beberapa saat, yang mana saat tadi tu berdiri, saat berdiri dengan imam tu, saat tu lah saat, minit, jam tu kan. Saat tu yang jam duk bergerak tu, dia berdiri dengan imam beberapa saat. Berapa saat tu nanti dulu, tapi adalah beberapa saat, beberapa puluh saat. Okey. Yang mana kalau dia baca Fatihah sempat. Kalau baca Fatihah, bukan suruh baca Fatihah pun. Lepas tu kita mudahkan lagi, kita buat baru ni pakat-pakat baca Fatihah semua dalam keadaan sir, perlahan. Kita dapat kira 25 kan. Ada yang 21, ada yang 27. Semua tu tak kira yang lain. Yang kira 25. Sebab apa? 25 tu paling ramai. Kenapa pula kira paling ramai? Ni apa cerita ni sebenarnya jemaah ni? Tiba-tiba cerita paling ramai. Tu yang disambung lagi tu. Dia kata kat sini, mengikut pembacaan yang pertengahan, bacaan sederhana di kalangan aruf, di kalangan uruf orang ramai, bukan berdasarkan kepada bacaan makmum itu dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imam. Kat sini jadi pening dah. Kalau faham, muafiq adalah sempat baca Fatihah, masbuk tak sempat. Sampai kat sini tak faham apa benda dah. Yang bawah tadi tu, apa benda bacaan imam, bacaan makmum pula ni? Uruh-uruh apa benda ni? Silap faham. Jadi bacaan Fatihah dia ada masa, dia ada kadar, dia ada masa bacaan Fatihah yang pertengahan, yang biasa, iaitu berapa saat. Kan? Ada kan? Jadi masa tu makmum kena dapat masa tu. Makmum kena dapat masa tu. Bukan makmum kena baca, makmum kena dapat masa tu. Dapat ketika berdiri dengan imam. Jika makmum dapat, nama dia muafiq. Makmum tak dapat masa tu, namanya masbuk. Masa, bukan bacaan. Okey, kita bagi contoh. Apabila imam takbir, kita takbir. Kita tu makmum. Adakah imam takbir Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar? Makmum tadi muafiq ke masbuk dalam perbicaraan kita? Jangan cerita masbuk solat apa tadi, ni yang perbicaraan kita ni. Imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Kita ni muafiq ke masbuk? Tak tahu lagi. Ikan kata tak dapat masa lagi. Saya tahu, saya faham semua tu maksudnya. Logiknya, biasanya dapatlah. Lepas ni imam nak baca doa Iftitah, doa nak baca Fatihah, memang dapat. Saya saja je nak bagi gerak. Tak tahu lagi sebenarnya makmum. Betul tak? Kalau ikut ta'rif ni, kalau ikut ta'rif ni, makmum kena dapat masa yang kita kira minggu lepas 25 saat. Kita ambil jugalah 25 saat tu. Dia kena duduk dengan imam, duduk pula. Dia kena berdiri dengan imam 25 saat. Baru namanya muafiq. Imam takbir, dia takbir, mana dapat 25 saat lagi? Kat situ je. Tapi logiknya dapatlah. Lepas ni nak baca macam-macam lagi. Itu tak apa. Itu bukan soalan. Kalau masuk periksa, jawab macam tu salah. Kalau faham-faham lah ustaz ni pun. Kalau betul lah, kalau faham-faham gitu. Tapi kalau periksa, salah tu. Imam takbir, makmum terus takbir. Sekarang makmum berstatus apa? Muafiq, salah. Masbuk pun salah. Sebab tak tahu lagi. Kalaulah imam rukuk, makmum tadi dapat berapa saat? Makmum tu baca doa Iftitah, tak pedulilah dia berangan ke, dia baca doa Iftitah ke, dia baca Fatihah ke, dia tak baca apa ke. Tak peduli dia buat apa. Dia korek hidung ke, tak peduli. Yang penting dia dapat berapa? Berapa saat? Lepas imam rukuk tu. Bila sebut qiyam, daripada berdiri sampai rukuk lah. Imam rukuk dia dapat masa tadi tu. Masa asalnya ayatnya begitu. Ayatnya apa? Kadar masa bacaan tu. Surah Fatihah
hingga tamat mengikut pembacaan pertengahan di kalangan aruf. Oh, panjangnya. Kita pendekkan 25 saat je. Jadi masa imam rukuk, makmum ni berdiri dengan makmum ni berdiri dengan imam 25 saat tak? 25 saat muafiq. Tak sampai masbuk. Senang aja, takrif. Tak susah pun. Dia tak ada kena mengena dengan bacaan Fatihah. Walaupun ada tulis Fatihah kat situ. Fatihah tu sekadar nak dapat jangka masa sahaja. Nak dapat jangka masa berapa lama ni berdiri dengan imam untuk berstatus muafiq atau masbuk. Yang ini ada orang lama nak kena perobat, nak kena jampi. Oh, lama. Nak kena jampi. Tiuk-tiuk, ludah-ludah, tak faham juga. Kena rotan agaknya. Tak boleh nak tagak. Kenapa pula nak kena masa? Takkan tengah semayang nak kira masa saat. Dia kira gitu. Takkan nak tengok jam? Mana ada orang semayang tengok jam? Dia tak nak terima lagi tu. Tak pernah dengar takrif tu. Dia kena terima yang tu. Kena perobat yang ini, baru yang lain semua boleh faham. Sebab kalau kat situ pun tak boleh lagi, tak faham, tak boleh terima lagi. Sebab ada fikiran yang dia fikir, habis tu nanti rakaat kedua macam-macam duk fikir dah. Jangan yang ni dulu. Bila selesai yang ni, baru boleh faham apa tu? Yang bawah tu. Mengikut pembacaan pertengahan di kalangan uruf orang ramai, tidak berdasarkan bacaan makmum itu dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imam. Apa benda pula ni masbuk, bacaan imam, bacaan makmum ni? Uruf apa benda? Selagi tak boleh terima yang mula-mula tadi. Saya jumpa lama. 3 bulan mengaji bab muafiq masbuk, 3 bulan tak faham takrif ni. Kita dah sampai ke belakang dah. Dia tak boleh terima lagi takrif ni. Takrif tu. Jadi takrif dia senang aje. Jadi maknanya kita dapat faham solat jemaah ni, jika makmum tu dia macam ni, solat jemaah nak kata muafiq masbuk, dia hendaklah dapat kadar masa tu yang mana membolehkan kalau dia nak baca Fatihah habis, sempat masa kat situ. Kalau tak sempat masa, dia masbuk. Bila sempat, dia muafiq. Itu aja. Jadi bila imam takbir, makmum takbir. Makmum tadi tak tahu status apa. Tapi kalau kita nak cakap mudah-mudah, muafiq lah. Tapi tak nak, kita nak betul-betul tepat-tepat. Makmum tadi, muafiq pun tidak, masbuk pun tidak. Tak tahu lagi. Sebab tak dapat masa lagi, baru 3 saat. Imam baca doa iftitah. Makmum baca doa iftitah. Imam habis baca doa iftitah, imam baca bismillah. Dengar lah. Makmum pun lebih kurang sama lah, habis dah kot, lebih kurang lah. Okey, makmum tu siapa? Yalah, itulah agak-agak apa? Dah sampai tak? Sebab tu kita kena kira balik ni, baca doa iftitah kira berapa saat? Lebih dapat dah tu sebenarnya. Dapat dah. Doa iftitah kan? Doa iftitah lebih kurang sama panjang dengan Fatihah, tapi Fatihah panjang sikit je. Ghairil maghdu tu tak termasuk doa iftitah lagi. Jadi maknanya dah tambah duduk diam kejap. Allahu akbar, duduk diam dulu. Allahu akbar kabir. Dia panjang. Lepas tu jadi makan masa sikit-sikit tu, lepas tu nak baca Fatihah, baca auzubillah. Auzubillah tu bukan termasuk dalam surah Fatihah. Kat situ ambil sikit. Boleh kita kata mudah-mudah. Bila makmum takbir, makmum takbir, imam baca auzubillah, maka waktu tu imam baca auzubillah dalam hati ataupun baca bismillah kuat-kuat, maka makmum sewaktu itu telah berstatus muwafiq. Itu je. Bila status muwafiq, dia kena ikut peraturan muwafiq. Bila masbuk, kena ikut peraturan masbuk. Lepas tu kena tahu status dulu. Itu je. Mana tahu boleh jadi ya macam ni. Imam takbir, makmum baca doa iftitah. Sebelum makmum habis baca doa iftitah, imam rukuk. Boleh tak? Boleh. Solat Zuhur asar, rupanya imam tak baca doa iftitah, imam tak baca surah, boleh jadi. Imam Pak Arab lah tu baca laju, semua boleh jadi. Bila imam rukuk, walaupun baru rakaat pertama ke rakaat kedua tak kira lah. Imam rukuk, walaupun baru takbir tadi, lepas tu imam rukuk, katalah kita ambil lah 18 saat. Imam rukuk dah. Makmum tadi takbir lepas imam takbir. Dan dia baca doa iftitah dulu. Tak baca bismillah pun lagi. Tak habis saya silap doa iftitah. Ujung-ujung doa iftitah. Jadi bila imam rukuk, makmum tadi masbuk, bukan muafiq. Sebab tak cukup masa kan? Habis tu nak buat macam mana? Nak buat macam mana tu nanti dulu. Terima dulu, takrif tu dulu. Habis nak buat macam mana? Nak buat macam mana nanti? Dia ada 8 berapa kat belakang. Banyak contoh. Tapi selagi tak faham takrif ni, selagi itulah takkan dapat faham semua belakang-belakang. Ini kitab senang ni. Senang lagi ni. Kitab musalli belakang tu, Bahjah Mardiyah. Lagilah susah.
Ini kira senang sebab Ustaz Hasan Ahmad ni dia dah mudahkan bahasa. Kalau kitab musalli tu, siapa ada kitab musalli, belek kat belakang sekali ada lebih kurang 10 lai rasanya. Kalau Rumi lah, kalau Jawi tu dalam 3 lai je. 3 lai. Yang Jawi musalli, sebenarnya belakang tu bukan kitab musalli. Siapa yang pernah khatam kitab musalli dia akan tahu rupa-rupanya dalam kitab musalli tu ada yang bukan kitab musalli. Siapa yang pernah khatam tapi tak pernah jumpa pun bohong pernah khatam. Tu je nak tahu. Sebab kat belakang kitab tu ada satu risalah, nama risalah Bahjah Mardiyah. Dia bukan musalli, tapi dia letak kat belakang tu. Ada sebab dia sikit sangat, takkan nak buat kitab 3 lai. Siapa nak beli? Maka dia selit. Syekh Daud juga yang karang, dia letak kat belakang tu. Jadi siapa yang pernah khatam musalli dia akan pernah khatam Bahjah Mardiyah, dia pernah jumpa takrif ni. Siapa yang tak pernah khatam musalli tak jumpa. Siapa ada kitab musalli boleh belik nanti balik. Sebab dia ambil ni pun daripada kitab musalli. Mana ya? Dia ambil ni daripada kitab musalli juga. Mana ya? Saya ada baca lagi tu. Kat mana dia tulis? Oh, kat belakang sekali tu. 23, muka 23, belakang sekali tu. Nampak? Rujukan Muniyatul Musalli. Kalau cari kitab Muniyatul Musalli, takkan jumpa bab ni. Rupanya dia belakang kitab Bahjah Mardiyah tu yang sebenar, bukan Muniyatul Musalli, Bahjah Mardiyah. Tapi bolehlah kita kata musalli juga dah duduk kitab tu. Tu. Dalam kitab tengok tu kitab macam-macam. Furu' Masail pun ada. Tu Furu' Masail tu bukan Masail. I'anatul Talibin pun ada. Jadi faham takrif tu. Okey. Jadi bila dah faham takrif tu, maka tu muafiq. Mari kita tengok masbuk. Kita tak baca lagi tapi kita dah faham dah lah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Tengok masbuk. Maksud masbuk ni ialah seorang makmum yang tidak sempat berjemaah. Yang tidak sempat berjemaah. Apa maksud berjemaah? Semasa berdiri. Oh, berdiri. Berdiri itu qiyam lah, berdiri. Imamnya, makmum berdiri, imam berdiri sama-sama. Yang mana makmum berdiri dengan imam tadi sekadar masa membaca Fatihah. Sama lagi. Sekadar masa membaca Fatihah. Kalau dia kata sekadar bacaan Fatihah, itu baru baca Fatihah sampai habis. Kalau sekadar masa membaca Fatihah, kita nak bincang bukan baca Fatihah. Kita nak bincang masa tu, yang 25 saat tu. Tu je beza je. Sekadar membaca Fatihah lain. Sekadar masa membaca Fatihah lain. Okey. Jadi sekadar masa saja. Walaupun dia tak baca Fatihah, tapi dia dapat masa itu, kita dah 25 saat lah. Dengan bacaan pertengahan, bacaan biasa. Sebab ada orang baca laju, ada orang baca slow. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Bacaan tadi tu, bukan bacaan, masa tadi tu, masa bacaan tadi tu. Okay? Malahan perhitungan bacaan Fatihah itu tidak berpandukan kepada bacaan imam. Bukan bacaan laju ke perlahan baca imam. Sebab imam baca mestilah perlahan. Silap-silap seminit lebih apa. Okey. Dan tidak berpandukan kepada bacaan makmum itu. Kenapa nak kira makmum? Bukan makmum baca Fatihah, kadar masa bacaan Fatihah makmum itu. Tidak juga. Bukan makmum itu yang sedang semayang je. Makmum-makmum lain semua sekali. Malah makmum di kawasan itu semua yang kat rumah tak semayang pun sama sekali. Apa benda ni? Kadar masa. Apa benda nak semayang jemaah dia sampai ke rumah-rumah yang tak datang semayang jemaah? Nak faham kadar masa itu masuk uruf. Uruf ni ramai orang baca, lama tu. Masa tu cukuplah Fatihah. 25 saat majoriti kawasan tu baca 25 saat cukup habis Fatihah. Itu dia kata, sebab tu kita kena tengok sampai orang rumah-rumah yang tak datang semayang jemaah pun nak tengok uruh dia tu. Uruh dia berapa saat dia baca. Jadi sebenarnya kita boleh try je. Dia lebih kurang 25 saat je. Macam mana pun dia berubah bergantung kepada tempat. Tempat lain mungkin lambat lagi. Kat Afrika, kat India mungkin lambat. Bukan 20, bukan 25. Tak tahulah sebab banyak makan kari ke apa. Tapi dia lain. Sebab dia nak cakap, nak sebut dot, nak sebut ain, kha, nak sebut dia jadi makan masa satu sikit-sikit nak sebut, dia payah. Orang Arab memang dia cakap hari-hari, laju aja, 18 saat dah selesai. Orang Melayu sederhana. Dapatlah dalam 25. Orang yang lain-lain lah tu. Lain lah. Masa uruf di tempat itu. Di kawasan itu, di qaryah itu. Jadi, dia kata kat sini. Sambung lagi. Semasa berdiri, mana-mana makmum, mana-mana makmum yang tidak sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri. Kalau kita tak nak letak berjemaah tu pun okey juga sebenarnya. Tidak sempat berjemaah tu dia agak ganggu sikit ayat tu.
Mana-mana makmum yang berdiri dengan imam, bila sebut berdiri ketika sembahyang lah, kan? Jadi kalau sebut sempat berjemaah tu dia agak ganggu sikit pemahaman kita. Jemaah baru masuk ke rakaat pertama ke rakaat berapa, dia jadi ganggu kat situ. Mana-mana makmum yang berdiri dengan imam ketika sembahyang tu, berdiri dengan imam sekadar masa yang membolehkan ia membaca Fatihah. Bukan dia baca Fatihah, masa je yang boleh baca Fatihah, okey? Hingga selesai, hingga habis Fatihah, dinamakan dia masbuk. Dia tak dapat masa tu. Dia tak dapat masa, tidak sempat berjemaah dengan imam, tidak sempat berdiri dengan imam. Berdiri dengan imam tak sampai masa 25 saat. Maka dia nama masbuk. Kadar, cuba kita tengok kadar-kadar ni sebenarnya kita keluar sekejap. Apa benda pelik ni? Sebenarnya tak pelik. Orang yang mengaji fiqh mazhab Syafi'i, masalah kadar ni memang biasa dengar. Masalah kadar, masa kadar tu biasa dengar. Dalam masalah fiqh Asy-Syafi'i. Macam mana? Nak tanya? Siapa tak pernah ngaji memang tak pernah dengar lah. Tapi saya nak beritahu kadar masa juga dia ambil sebagai hukum. Dah hujung waktu sembahyang. Katalah sembahyang subuh. Kadar masa dia berapa minit? Kadar masa berapa minit? 3, boleh? Baca yang wajib-wajib tanpa yang sunat-sunat. Tapi termasuk kunut lah. Kunut tu sunat tapi termasuk sunat ba'id. Agak-agak berapa minit? Betul-betul A'udzubillah pun tak baca, doa iftitah tak baca, amin tak baca, janji sah, Subhana Rabbiyal A'la tak baca, Subhana Rabbiyal Azim tak baca, Rabbi fili warhamni, semua tak baca. Baca yang janji sah aja. Agak-agak berapa minit? Solat termasuk gerakan sekali lah, gerakan nak bergerak tu dalam keadaan normal biasa, bukan orang sakit lutut ke, bukan orang laju sangat, tak, normal. 3 minit ada? Ada. Okey. 3. Jadi dah dapat tak kadar masa subuh 3 minit? Dah dapat dah kadar masa. Okey, dalam mazhab Syafi'i, siapa tak pernah dengar ni? Siapa yang tak pernah dengar, sebenarnya kita dah bincang dah. Bila ni? Masa kitab Kifayatul Muhtadi malam. Malam lama dah lah. Tapi masa kita dah buka, kita ada dah sebut dekat dalam ni. Sama semua jadi saksi tu. Ekor-ekor ni semua jadi saksi nanti. Dah nak sebut. Datang dengan tak datang je. Faham? Datang dengan tak datang aja. Dah sebut. Bila? 2019. Saya ingat lagi. Ataupun yelah, akhir 2019. Dah sebut dah. Di sini, kitab Kifayatul Muhtadi. Muka surat 40 lebih. Jawi. Bukan, muka surat 40 lebih Rumi. Berkaitan dengan perkara ni, kadar ni. Sebab kalau pernah dengar memang biasa je. Okey. Dah dapat 3 minit Okey. Apabila dia sembahyang, dia bangun, bangun tidur tak kisahlah tu. Yang penting dia sembahyang subuh, lagi 3 minit nak habis. Dengan maksud bila dia salam tu habis. Okey. Adakah dia kalau dia masuk 3 minit tu dia tak baca yang sunat-sunat lah. Dia cuma baca kunut aja. Kalau dia baca yang sunat-sunat, pastinya akan habis waktu. Dia akan salam di luar waktu. Kalau dia tak baca yang sunat-sunat, dia akan salam di dalam waktu. Okey. Dia sembahyang lagi 3 minit. Nak habis sekarang ni. Yang pertama, sebelum kita masuk bab tu, apa hukum? Hukum dulu. Maksudnya hukum, mudah-mudah hukum lah. Wajib tolak tepi lah, memang sembahyang tu wajib. Adakah ianya sunat sembahyang lagi 3 minit nak habis sembahyang subuh? Adakah ianya harus? Adakah ianya makruh? Adakah ianya haram? Itu je lah. Mana satu agak-agak? 3 minit nak habis. Dengan maksud dia sempat salam dalam waktu. Dia sempat lah. Sebab 3 minit sempat. Habis tak baca yang sunat. Sunat dah nama sunat, tak payah buat lah. Okey. Mana satu agak-agak? Sunat tak ada kot. Sunat tolak tepi dah. Tinggal harus, makruh, haram. Ada kata haram tak? Tak haram. Okey, haram tolak. Memanglah tak haram. Sebab masih lagi dalam waktu kan? Okey. Tinggal harus dengan makruh. Makruh lah. Makruh sebab melambatkan. Boleh lah. Boleh terima lah. Taklah lambat. Lambat bukan lambat masuk sampai habis. Lambat sempat lagi. Cuma hujung. Betul-betul hujung-hujung. Okey. Sekarang. Nak baca sunat-sunat ke tak? Yang tadi dah tahu dah hukum. Sekarang nak baca sunat-sunat tak? Yang 3 minit tadi. Kalau dia baca sunat-sunat, pastinya silap-silap. Silap-silap. Rukuk tu pun dah habis waktu. Masa rukuk. Kalau dia baca, kalau pagi Jumaat ke, dia hafal pula tu surah Sajadah, lagi 3 minit bangun. Allahu Akbar.
Rugilah apa-apa tak boleh baca. Nak bangun lambat je ada. Tak kisahlah bangun lambat ke sengaja ke, tu tak penting. Yang pentingnya pagi Jumaat saja, saya ambil contoh pagi Jumaat sebab saya nak ambil surah Sajadah tadi. Kemudian lagi 3 minit. 3 minit nak habis waktu, dia pun sembahyang. Allahu Akbar sembahyang subuh. Okey, kalau dia tak baca surah-surah semua, memang sempat salam dalam waktu. Soalannya, sunat tak baca surah? Sebab baca surah confirm. Atau sunat tak subhana rabbil a'la 3 kali? Sunat tak rabbi fili warhamni? Sunat tak kama sallaita ala Ibrahim? Yang sunat tu lah. Sebab kalau dia baca mana-mana sunat satu aja. Oh, masih dia salam tadi mesti kat luar waktu. Dah habis, dah syuruk. Soalnya sunat tak baca sunat? Sunat. Sunat juga baca walaupun habis. Sunat juga baca sunat-sunat. Walaupun dengan dia baca sunat-sunat, masa dia berdiri tak habis, duk berdiri duk baca surah lagi, dah habis waktu dah. Dan dia sunat juga baca sunat-sunat. Sebab apa? Sebab dia dapat kadar masa. Sama je dalam masalah kadar masa. Kadar masa sembahyang yang sembahyang fardu, yang jika dia buat yang fardu-fardu cukup. Dia tak tahu, dia dapat 3 minit cukup. Maka bila dia cukup dapat kadar masa dalam waktu, kalau tak buat yang wajib-wajib, kalau tak buat yang sunat-sunat, hanya buat yang wajib-wajib, maka dia disunatkan baca yang sunat-sunat walaupun keluar waktu. Okey, kita tengok pula. Jika 2 minit lagi nak habis, memang tak sempat. Betul tak? Memang garanti dia akan salam dekat luar. Dekat luar waktu. Okey. Pertama nak tahu hukum dia. Tadi makruh kan? Ini hukum apa pula? Dia tengah sembahyang ni, bukan dah salam belum sembahyang, tengah Allahu Akbar. Yang mana dia 2 minit, 2 minit ni memang tak sempat, memang salam di luar waktu. Apa hukum dia sembahyang tu dulu? Solat tu wajib, tapi hukum sembahyang waktu itu haram lah. Takkan 3 minit sempat makruh, 2 minit tak sempat memang salam, makruh juga. Haram lah. Sembahyang tu wajib, cuma waktu tu haram. Okey. Dan dia memang pasti. Kalau tak ambil 2 minit pun ambil seminit. Sudah 2 minit payah. Ambil seminit lagi. Memang tak sempat nak salam dalam waktu. Mesti salam, garanti salam luar waktu. Okey. Soalannya, sunat tak hukumnya apa? Hukumnya haram. Waktu tu haram, berdosa. Tapi sembahyang tu teruskan. Okey. Sunat tak dia baca yang sunat-sunat? Tak sunat. Tak sunat dia baca yang sunat-sunat. Malah haram dia baca yang sunat-sunat. Hai. Nampak? Tak sama dengan fikiran kita. Yang sempat untuk salam dalam waktu jika tak baca sunat-sunat. Disunatkan baca sunat. Yang garanti salam luar waktu. Memang salam luar waktu, tak cukup minit, tak cukup sangat. Tak boleh baca yang sunat-sunat. Sebab walaupun kalau aku baca yang sunat-sunat, keluar waktu. Kalau tak baca pun keluar waktu. Logik akal kita lebih baik baca, betul tak? Tak boleh baca sunat. Kena baca yang wajib-wajib aja. Walaupun garanti akan salam luar waktu. Nampak? Dengan kadar masa tadi, hukum dia berubah. Sama, ini pun ada masalah kadar masa juga. Benda ni dah cerita. Jadi kalau orang tu sembahyang cukup dapat kadar masa tu, itu kalau subuh. Kalau zuhur 5 minit, termasuk tahiyat awal tu jadi 5 minit. Sebab biasa satu rakaat seminit aja. Sebab ada tahiyat awal tu jadi 5 minit. Dia sembahyang zuhur, dia sembahyang lagi 5 minit nak habis. Dengan maksud kalau dia sembahyang zuhur tak baca yang sunat-sunat, dia sempat salam dalam waktu. Adakah dia disunatkan baca surah-surah? Sunat, walaupun terpaksa salam luar waktu dan tak berdosa. Kalau solat subuh tadi yang dapat 3 minit tadi, dia baca surah Sajadah slow-slow, siap berlagu dah, habis, duduk berdiri dah habis dah. Orang sembahyang duha dah baru dia habis, tak berdosa. Orang dah sembahyang duha dah, dia baru habis. Sebab dengan sujud tilawah kan, sujud tilawahnya dia baca surah Sajadahnya, lepas tu dia baca surah Insan rakaat kedua, baca pula lagu-lagu sikit. Orang dah start nak sembahyang duha, dia tak habis subuh lagi. Adakah berdosa? Tak berdosa. Kerana apa? Dia dapat kadar masa yang cukup. Kalau dia sembahyang tu cukup, kadar masa tu dia dapat. Tapi kadar masa dapat kalau dia sembahyang tanpa baca yang sunat-sunat. Tapi dia nak baca sunat juga, malah sunat baca yang sunat. Tapi kalau dia memang tak dapat kadar masa itu, yang mana memang garanti salam luar waktu, dia tak dibenarkan untuk baca yang sunat-sunat. Walaupun dia baca sunat ke, dia tak baca sunat ke, memang salam luar waktu dah. Sepatutnya alang-alang mencelup perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Tapi tak boleh juga baca yang sunat-sunat. Pelik lah, memang pelik hukum fik. Kalau tak ngaji pelik tu kadar masa. Ada ke cerita kadar masa? Ada, dalam ni pun kadar masa. Apa benda kadar masa bacaan huruf? Itulah sembahyang, samalah. Sama aja.
Kadar masa. Ada ke yang lain? Ada? Ada lagi? Kadar kekuatan. Kadar juga. Saya nak bahas kadar. Sebab orang kata tak pelik, tak pernah dengar main kadar masa pula. Ambil masa, ambil saat, ambil minit ni, ambil kat mana ni? Banyak lagi. Hukum fiqh mazhab Syafi'i memang banyak. Okey, kita ambil kadar lagi. Kadar bacaan sir ketika jadi makmum. Jadi makmum baca perlahan je kan? Kadar bacaan baca surah, baca Fatihah kan perlahan je. Imam baca kuat. Berapakah kekuatan tadi tu? Kekuatan baca perlahan, sir dia panggil. Berapa kekuatan dia? Dia ada kadar juga tu. Berapa kuat? Dia kata dengar kat telinga sendiri. Gitu. Macam tu aja. Ya ke? Kalau dia sound trouble, dia ada masalah, dia baca kuat lah. Sebab dia tak dengar. Kalau tidak, tak sah. Bukan. Kalau dia masalah telinga contohnya, dia terpaksa baca kuat untuk dengar kat telinga dia sendiri. Maknanya bukan takrif tu. Kuat banyak mana kuat. Bacaan sir sama ada imam rakaat ketiga, rakaat empat, sama lah kan? Makmum semua rakaat lah. Makmum baca perlahan semua. Kadar dia adalah bacaan perlahan yang dengar kat telinga dia. Betul juga, dengar kat telinga. Dengar kat telinga dia. Yang mana dengar kat telinga dia itu ketika dalam keadaan tak bising, dalam keadaan sunyi sepi, sembahyang malam. Ya. Masa tahajud tu. Masa tahajud, masa waktu pukul 3 pagi, 4 pagi, jam tu kita dengar berbunyi tau. Ketek. Seram tu. Kalau tak boleh tidur, kalau terjaga, bunyi ketuk. Seram. Biasa. Kenapa siang pukul 3 petang tak ada bunyi tu? Tu. Tak bunyi siang pukul 3 petang. Malam bunyi. Sebab siang macam-macam bunyi ada. Bunyi TV, bunyi radio, bunyi bah, bunyi kipas ni ada bunyi ni. Bunyi macam-macam menyebabkan bunyi jam tu tak dengar. Kalau malam-malam semua sunyi, tak ada orang, semua orang sunyi, maka waktu tu boleh dengar. Okey. Bacaan makmum yang sir, yang perlahan tadi kat belakang, bacaan yang dia boleh dengar kat telinga dia, kadar bacaan yang jika keadaan sunyi semua, tak ada gangguan apa, dia boleh dengar. Kadar itu walaupun ketika sembahyang dia tak dengar. Walaupun ketika sembahyang dia tak dengar. Kita sembahyang maghrib, isyak dia tak dengar. Tapi kalau kadar itu, kekuatan itu, volume tu, berapa volume 9, 10, 11 tu, ambil letak pukul 3 pagi dia sembahyang dengar. Tapi ketika sembahyang maghrib tak dengar. Mana nak dengar orang sebelah bismillah, orang sebelah bismillah, imam bising, bunyi kipas, bunyi aircon, bunyi kereta, bunyi apa, mana nak dengar? Memang dia tak dengar. Tapi kalau kadar itu dibawa malam-malam nanti, dia dengar. Maka kadar itu yang dibaca walaupun dia tak dengar. Jadi tak kenalah kalau kita kata takrif perlahan tu mesti didengar telinga sendiri. Kalau gitu memang kuat, habis kuat bacalah. Kalau dengar Allah, pakat-pakat kuat bunyi. Mak yang ni sound trouble sikit, yang ni yang ini lagi aku jerit-jerit baru dengar. Dia bisa bismillah, tak dengar lagi. Bismillah, dengar sikit-sikit lah. Sebab tu bukan maksud tu. Maksudnya kadar yang dengar tu kadar yang didengari. Kadar yang didengari. Bukan mesti dengar. Kadar itu didengari dalam keadaan aman damai, sunyi sepi. Macam tu juga kadar apabila solat Jumaat, dia nak solat Jumaat dekat tempat dia, dekat qaryah dia tak ada masjid. Ada qaryah lain masjid. Adakah dia wajib solat Jumaat? Dekat qaryah dia tak ada. Mungkin 2 kilometer qaryah lain lah ada. Qaryah dia tak ada masjid. Adakah dia wajib solat Jumaat? Dia wajib solat Jumaat jika dia dengar azan. Azan tu, kadar azan tu pun sama juga. Bukan pakai speaker, sama je macam ni. Bukan yang azan perlahan, tidak. Azan biasa dalam keadaan rata. Itu bincang kat mana? Kat sini. Bukan tempat lain. Dalam keadaan rata. Kalau kuat-kuat dalam keadaan sunyi, berapa jauh dia boleh pergi? Suara kita boleh pergi 2 km. Maka kalau jarak 2 km, wajib solat Jumaat walaupun dia tak dengar azan. Sebab yang nak bukan dengar azan, kadar yang dengar azan. Banyaklah kalau nak kira bab ni. Kalau nak tayamum, wajib cari air.
Bukannya, tak ada air. Boleh tayamum? Tak, kena cari air dulu. Berapa jauh? Kadar lagi. Jauh sepelaung azan. Berapa kilometer radius tu kena cari dulu. Tak jumpa, barulah boleh tayamum. Kalau tidak, tak boleh. Kena berapa jauh tu? Kadar lagi. Semua banyak kadar dalam mazhab Syafi'i. Kadar uruf. Kita buka paip. Air dengan Allah. Bau klorin. Air mutlak ke? Bukan. Macam ni nak tahu air mutlak ataupun tidak? Kadar dia berubah. Kadar lagi. Kadar dia berubah itu, kalau ikut uruf, banyak tak berubah. Kalau sikit berubah, dimaaf air itu kekal mutlak. Kalau air itu banyak berubah, kalau sikit berubah. Kalau banyak berubah, air itu namanya mutaghayyir, suci tapi tak menyucikan. Kena tunggu dia hilang dulu bau, warna dan rasa. Walaupun namanya klorin. Kalau buka, Allah klorin, memang tak boleh pakai buat wuduk. Tapi kalau buka, okey. Macam, kan dia ada, macam tak berani. Macam klorin lah, baulah sikit. Sikit. Cuba tanya 100 orang, sikit ke banyak bau tu? 98 orang kata, sikit je bau tu. Maka, air tu kekal mutlak. Mana ambil gambar sampai 100 orang, apa benda ni? Uruf, itu buat contoh aja. Sebab ada orang hidung dia kuat. Dia bau kuat. Orang lain tak kuat pun. 98 orang kata bau biasa. Bau sikit. 2 orang kata bau kuat. Hidung dia power nak macam mana? Tak kira yang dia. Dia kira uruf. Kalau nak kira banyak lagi lah. Banyak. Air yang berubah sedikit, kekal mutlak. Air yang berubah dengan yang suci. Kalau berubah dengan yang najis, pun tak najis lah. Air yang berubah dengan benda yang suci, sikit dia berubah, maka dia kekal mutlak. Sikit tu kadar mana? Kadar uruf. Kadar lagi. Uruf tu apa? Tanya 100 orang. Agak-agak berapa orang kata sikit ubah. Itulah sikit. Kalau tak pernah dengar, tak pernah dengar lah main kadar masa, kadar uruf. Mazhab Syafi'i berlambak ada. Berkaitan dengan perkara ni. Kita mengaji dengan tak mengaji je. Kadar. Muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seorang makmum pada 4 rakaat. 4 rakaat boleh berlaku. Sama ada pada rakaat pertama, rakaat kedua dia tertinggal. Rakaat kedua tak ada. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya rakaat keempat. 1, 2, 3, 4 boleh berlaku. Apa maksud ni? Kalau kita salah faham, memanglah imam rakaat ketiga, kita baru masuk, memang kita masbuk. Bukan cerita ni. Imam rakaat keempat, kita masuk, kita kan masbuk, nanti kita tambah lagi 3. Bukan cerita. Ini salah cerita. Bukan cerita ni. Ini maksud imam takbir, dia takbir. Imam takbir, makmum takbir. Makmum ni, rakaat pertama ni, boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuk. Nanti lepas dia semayang tu, dia naik rakaat kedua, makmum tadi, boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuk lagi. Semayang terus, lepas tahiyat awal semua, naik rakaat ketiga, makmum tadi, boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuk. Lepas tu semayang lagi rakaat keempat, bangun lagi, makmum tadi, boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuk. Kenapa boleh keempat-empat rakaat boleh jadi muafiq, masbuk? Kan dia sebut tadi takrif tu, berdiri, qiyam dengan imam. Kalau semayang 4 rakaat, berapa kali berdiri dengan imam? 4 kali kan? Bila 4 kali, 4 kali lah boleh jadi. Nanti kan salah faham pula ini. Ini kita faham. Ini memanglah. Kalau dah imam rakaat kedua, masbuk lah tu. Memang boleh jadi tiap-tiap rakaat. Bukan maksud tu. Itu masbuk solat. Ini masbuk rakaat. Jadi, boleh jadi, boleh. Cuma biasanya, rakaat pertama, rakaat kedua, muafiq. Biasanya. Tapi tak semestinya. Biasanya. 3, 4 yang problem. Biasanya. Rakaat pertama, imam takbir. Makmum takbir. Imam baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah. Imam baca bismillah, makmum dah muafiq. Tak jadi masbuk lah. Muafiq lah. Okey. Kemudian rakaat yang kedua. Kita tak payah sambung lah bab tu. Rakaat yang kedua, sujud, dan yang kedua imam bangun, makmum pun bangun. Imam baca Fatihah, makmum dengar. Imam amin. Bukan imam amin. Rasa ketika imam baca ihdinas sirat, ihdinas sirat dah cukup dah masa. Sebab imam kan baca lagu kan, dia panjang sikit. Dia bukan 25, dia jadi seminit. Jadi ketika imam baca ihdinas siratal mustaqim, makmum waktu tu dah jadi muafiq. Sebab masa berdiri tu dengan imam dah cukup kan 25 saat. Kira masa bila? Sujud tak kira lagi. Sujud kedua rakaat pertama tak kira lagi. Perjalanan on the way tak kira lagi. Makmum ni bukan imam. Imam dah berdiri awal, Allahu akbar. Makmum tengah sujud, tak kira saat lagi. Rakaat kedua ni, tak kira lagi. Makmum pun bergerak, tak kira lagi. Makmum pop berdiri. Imam biasa dah baca bismillah waktu tu, biasanya. Okey, kalau imam tunggu, dia tak baca lagi lah.
Bila berdiri je, kira saat. 1, 2. Imam tak buat apa-apa lagi, biarkan 3 saat. 4. Imam baca bismillah, biarkan. Tak ada kena-mengena pun dengan Fatihah imam. Saat jalan. Cukup 25 saat, imam biasanya ihdinas siratal mustaqim, makmum dah namanya muafiq. Kita ambil tu dulu. Kemudian baca, yang ni biasa berlaku. Masuk rakaat, nak masuk rakaat ketiga, tahiyat awal. Ketika tahiyat awal, kadang-kadang imam baca laju. Sebab tahiyat awal ni, para sahabat kata Nabi tahiyat awal macam duduk atas bara api. Nak bagi tahu cepat, kita lambat. Sebab tu bacaan tahiyat awal dia banyak khilaf, banyak jenis bacaan. Ibnu Mas'ud lain, Ibnu Umar lain, Ibnu Abbas lain, banyak khilaf. Yang mana sebab apa? Sebab sahabat kata Nabi tahiyat awal macam duduk atas bara api. Macam mana agak-agak? Nak bagi tahu cepat. Aduh. Tapi boleh lagi bara api ni boleh pijak lagi. Tapi angkat. Macam tu kan. Sekejap je. Jadi ada yang mengamalkan tahiyat yang pendek, bukan tahiyat yang pendek, tahiyat yang singkat, dan baca pula tu laju. Sebab Nabi laju tahiyat awal ni. Dia tak lama. Sebab dia bukan rukun panjang. Dia juga bukan rukun pendek. Dua-dua bukan. Rukun panjang bukan, rukun pendek pun bukan. Jadi sebab tu kena laju. Adalah orang baca ada. Baca tahiyat, kalau mazhab Syafi'i, siapa? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas punya bacaan macam ni. Itu yang kita ambil, mazhab Syafi'i ambil. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Lupa. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kan pendek Itulah yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Dan itulah bacaan tahiyat awal kita. Habis yang kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu semua sunat-sunat yang lain. At-tahiyyatul mubarakah tu sunat. Jadi ada yang tak baca, dia at-tahiyyatul lillah yang wajibnya tu. Tahiyat akhir pun gitu. Yang rukunnya at-tahiyyatul lillah. Yang kat tengah tu mubarakatus salawatut tayyibat, so semua tu adalah sunat. Kalau kita tak pernah lalu rukun sembahyang ni, tak pernah dengar, ya ke? Oh, ingatkan wajib semua. Tak. At-tahiyatu lillah. Dan assalamu alayka, assalamu alayna, dia panggil ma'rifah. Alif lam ma'rifah dia panggil. Alif lam kan? Alif lam maksud al ataupun as. Ada al-salamu alayka. Tak reti alif lam. Dia ada masuk as-salah. Dia al-salah, boleh? Al-salah. Tak, as-salah kan? Alif lam qabariyah, alif lam syamsiah lah. Saya mengaji masa umur 7 tahun lagi tu. Tak ingat. Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Jadi itu dia panggil alif lam ma'rifah. Kalau buang lam tu dia bila buang alif lam, dia jadi istilah dia panggil bukan alif lam ma'rifah, dia jadi nakirah dia panggil. Jadi bila salam, assalamu, salamu, bila tak ada alif lam maknanya dia nakirah, dia bukan ma'rifah, maka mu tu jadi tanwin. Salamun alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saja kalau boleh ambil lah manfaat tu, tak boleh ambil tak apa. Jadi dia baca laju. Okey, rakaat ketiga, nak naik rakaat ketiga ni, sambung balik cerita tadi. Nak naik rakaat ketiga, naik. Imam pun naik. Makmum tadi at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Imam at-tahiyyatu lillah. Assalamualaikum. Contoh. Nah, saya nak buat keadaan yang mana makmum lambat habis. Buatlah contoh lain-lain pun, kan? Okey. Allahu akbar. Makmum ni lupa pula baca tahiyat. Boleh jadi juga, tak kisahlah apa pun. Yang penting imam dah bangun, makmum tak habis lagi, tak habis tahiyat awal lagi. Tu yang point dia. Kemudian naik, pop, imam naik rakaat ketiga. Makmum ni kadang-kadang tak naik sebab tak habis baca tahiyat awal lagi. Orang Kedah kata ketegak sangat. Imam naik, makmum naiklah sekali, habis tu tak habis lagi baca tahiyat awal. Tahiyat awal tak habis lagi. Tahu tak, Fatihah pun boleh tinggal kalau masbuk. Fatihah tu rukun. Ketika imam siratal ladzi, dia pun Allahu akbar. Imam siratal ladzi. Bukan. Imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu, dia pun Allahu akbar, baru masuk.
Imam walam yakul lahu, dia Allahu akbar. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca dah ni. Imam pun ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Makmum kenapa? Tinggalkan. Tinggalkan Fatihah kan? Kalau rukun pun kena tinggalkan, boleh tak kalau tak tinggal? Tak boleh, sila-sila tak dapat rakaat tu kan? Kalau rukun pun disuruh untuk tinggal kerana nak ikut imam, ini kan sunat abaid, bukan rukun. Tahiyat awal kan sunat abaid. Tinggallah. Sikit asyhadu alla lagi. Sikit lagi, tak payah tinggallah sepatutnya. Tapi makmum ni dah buat benda yang tak patut. Apa dia? Dia pun bangun. Adik dia, imam bangun dia pun Allahumma salli ala, duduk itu lagi. Imam Allahu akbar, dia Allahumma salli ala. Patut imam Allahu akbar, dia tinggal Allahumma salli ala Muhammad. Tinggal. Sepatutnya. Tak, dia nak baca juga. Imam Allahu akbar, bangun rakaat ketiga dia Allahumma salli ala sayyidina. Tambah lagi sayyidina Muhammad. Okey, baru nak bangun. Masa tu imam agak dah baca apa? Ar-Rahmanir Rahim kot. Dia on the way. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Rakaat ketiga mana dengar sangat, dengan pelan-pelan ni je imam baca. Berdiri. Maliki Yaumiddin, dia berdiri. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baru bismillah. Buat halnya dia baca auzubillah, lagi jengkreng. Lagi lama dah kita tak sempat. Patut bismillah terus. Okey, dia bismillah, imam ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam siratal ladzi. Situlah dekat-dekat tu. Maliki Yaumiddin, bunyi imam Al-Talin, bunyi gitulah. Okey. Imam Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam dah habis dah. Dah baca dah habis lama dah Fatihah. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal makmum, imam Allahu akbar. Sekarang ni makmum tu muafiq masbuk. Yang rakaat ketiga. Kita dah kira rakaat pertama muafiq, rakaat kedua muafiq kan? Rakaat ketiga masbuk. Kenapa? Dia berdiri dengan imam kadar masa bacaan Fatihah pertengahan ke? Ataupun dia berdiri dengan imam dapat 25 saat? Tak dapat sebab tadi dia pergi perhabis tahiyat awal tu, siapa suruh? Tak apalah bab tu. Dia menyebabkan dia lambat naik. Bila dia nak lambat naik, imam dah baca ke depan dah. Kerana imam pun tunggu kejap sangat. Kalau kira-kira 18 saat saja. Ini bukan suruh kira, ini untuk faham. Nanti saya akan ajar ujung-ujung nanti macam mana nak tahu berapa saat walaupun tak payah tengok jam. Itu yang sebenarnya. Last, sebab apa? Kita sembahyang kita tak tengok saat. Macam nak kira? Nanti last sekali. Dia kena tunggu faham semua last sekali. Macam mana nak tahu cukup tak cukup muafiq atau masbuk, cukup atau tak cukup saat tadi tanpa melihat jam. Tak payah. Senang aja. Senang sangat. Tapi muka surat 20 nanti. Jauh lagi perjalanan kita. Jauh lagi berjalan. Nah, imam baca, kita baca tu, dah tahu. Tak cukup, aku masbuk. Tak cukup 25 saat. Mana kau tahu kau kira jam ke? Boleh tahu. Itu yang sepatutnya. Sebab semayang kita, mana tengok jam. Itulah yang nak diamal. Ini untuk faham dulu. Ini untuk faham aja main saat-saat ni. Okey. Jadi makmum tadi masbuk. Mudah-mudah kata, dia tak boleh habiskan Fatihah, dia kena rukuk. Hai, rakaat ketiga macam tu. Ya. Rakaat pertama masuk-masuk kita tahu, masuk-masuk Allahu akbar, imam dah baca separuh surah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kita baca 1-2 ayat, imam rukuk, kita rukuk. Kita tahu itu baru masuk. Baru masuk sembahyang lambat. Ini rakaat ketiga dah. Rakaat pertama okey, rakaat kedua okey, rakaat ketiga sama. Maksudnya berhutang. Bukan berhutang. Rakaat pertama dia yang tak hutang, dia dipanggil tak cukup, tak sempat Fatihah kan? Maka dia rukuk. Bila dia rukuk, imam tanggung Fatihah. Rakaat pertama masuk-masuk, bila imam walam yakul lahu kufuwan ahad, dia baca 1-2 ayat kan dia rukuk. Mana balance Fatihah dia? Ayat dia apa? Bahasa kita panggil apa? Baki Fatihah kenapa tak baca? Imam dah rukuk. Apa? Imam tanggung kan? Imam tanggung. Samalah rakaat ketiga imam tanggung. Bila imam tanggung dapatlah rakaat tu. Habis tak baca Fatihah habis. Tak baca pun dapat. Sebab rakaat pertama pun boleh dapat je tak baca Fatihah. Rakaat ketiga pun boleh dapat pun tak baca Fatihah. Dengan cara tadi lah. Imam tanggung. Jadi tak baca Fatihah. Tak baca Fatihah. Bukan tak baca, tak habis. Rakaat keempat pun sama juga. Masa naik rakaat keempat, semaya rakaat keempat ni dah lenguh dah. Ni masalah lain ni. Saya buat masalah je ni. Dah lah rakaat ketiga tak habis Fatihah. Imam tanggung. Dia rukuk. Bila rukuk, ingat tak yang rakaat pertama yang kita semua faham tu, bila rukuk dengan imam dapat tamakninah kan? Baru dapat rakaat kan? Sama rakaat ketiga tu. Tak dapat tamakninah ketika rukuk dengan imam rakaat ketiga, tak dapat rakaat. Nanti berhutang satu.
Dia kata pelik, dia yang qomat, imam takbir, dia takbir. Aku lambat sikit sampai. Aku tak tambah rakaat, dia tambah rakaat. Pelik. Dia tak dapat rakaat ketiga. Sebab dia tak dapat tomak ninah ketika rukuk. Sebab dia sibuk nak habiskan ke apa ke. Sikit lagi, waladhdallin je. Waladhdallin. Amin. Allah, sami Allah liman hamidah. Tak dapat. Tak dapat tomak ninah dengan imam ketika rukuk. Maka dia tak dapat rakaat ketiga. Dia kena tambah satu nanti. Masa rukuk. Sebab tu dia kata qiyam. Kau tengok ayat dalam kitab qiyam, berdiri. Berdiri habis ketika rukuk lah. Ketika imam gerak. Gerak je. Gerak tu bukan rukuk, bukan qiyam dah. Gerak je, kat situ habis dia punya saat. Okey, rakaat keempat saya nak habiskan dulu. Rakaat keempat. Masuk rakaat keempat, dia nak bangun buat masalah lain lah pula. Sebab tahiyat awal tak ada kat situ. Masalah dia, Allah sakit pinggang pula. Masa nak bangun tu, imam dah baca bismillah, dia dah start bangun. Slow, aduh gitu. Naik imam, dia dah naik, imam ihdinas sirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Sebab tadi masalah lain pula lah. Tak kisah masalah sakit pinggang tadi. Naik dia pun bismillahirrahmanirrahim. Dia sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bunyi imam. Amin. Dah bunyi dah. Standby ni. Cepat baca. Ihdinas siratal Allahu akbar. Mustaqim. Habiskanlah. Mustaqim. Allahu akbar. Rukuk. Masbuk. Rakaat pertama muafiq, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk. Apa benda pula ni? Tak nak dengar gitu lah. Jadi, habis macam mana Fatihah dia? Dapat tak rukuk dengan imam? Dapat tamakninah? Dapat rakaat. Maka imam tanggung Fatihah. Macam tu lah. Saya pernah sembahyang dengan orang Arab, Pak Arab, sembahyang Zuhur ke Asar. Keempat-empat rakaat masbuk. Laju dia baca. Pak Arab masa bulan Ramadan kan, import orang Arab nak baca tarawih kan. Dia patutnya tak boleh jadi tu. Sebab dia tak faham mazhab Syafi'i. Yang luar-luar, yang mazhab Hanafi, yang mazhab Hanbali ni lah. Dia tak faham. Dia patut tak boleh jadi. Dia boleh jadi sembahyang tarawih aja. Kalau dia nak jadi, dia kena belajar dulu mazhab Syafi'i. Sebab dia main Allah, lajulah dia baca. Fatihah dia saya rasa 17 saat je. Kita baru Habis Maliki Yaumiddin, baru kat situ. Iyyaka na'budu. Atau dia tengah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Rakaat pertama dah kena gitu. Dah tak baca surah, tak baca doa iftitah. Dia rukuk. Allahu akbar. Saya rukuk. Tak habis baca Fatihah ni. Kejap. Dia rukuk. Rakaat pertama. Ini memang rare. Tak baca doa iftitah. Orang saya baru baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita baca doa iftitah. Tak ingat lah, tapi baru baca satu ayat je tu. Dah rukuk. Kalau kita kira, kita baca doa iftitah pun doa iftitah pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa asila. Baca relax lah. Tentu laju. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa asila. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin. Dia Allahu akbar macam itulah. Kalau kira memang 17 saat. Laju dia baca. Allahu akbar. Saya rukuk. Kita rukuk. Rakaat pertama tu, tapi kat situ pun ada khilaf, kita akan baca nanti. Macam mana jadi lupa dengan Pak Arab tu, Pak Arab. Lepas tu saya baca satu nafas. Bila dia rukuk tu, saya baca satu nafas. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Gitu. Satu nafas sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal tak masuk rasanya. Satu nafas. Sebab pelik. Habis banyak tu, imam masih lagi rukuk Allahu akbar. Yang lain semua tak rukuk. Biarkan dulu. Kita lihat kata batal lagi. Imam i'tidal, imam sujud baru dorang rukuk, dorang kejar. Naik rakaat yang kedua. Sama juga, kita dah standby lah. Tak habis juga. Bismillah tu satu nafas sampai ihdinas siratal mustaqim, dah habis nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ dah habis nafas dah. Tak boleh dah. Lepas tu tarik nafas. Nak sambung je Allahu akbar. Memang 17 saat. Rukuk lagi. Yang lain tertinggal, baca habiskan Fatihah, yang tu semua batal sembahyang. Rakaat ketiga, rakaat 1 2 3 4 batal. Batal sembahyang mereka. Semua tak sebab dia kata mesti baca Fatihah. Imam takbir, dia takbir kan, muafiq kan, bukan masbuk. Dia tahu muafiq yang masbuk yang tu aja. Padahal tak, 4 rakaat.
Pelik lah. Lepas pada tu dah pesan dekat AJK lah. Tak boleh kena pesan kat dia ni. Mazhab Syafi'i dia ada muafiq masbuk. Dia orang tak ada muafiq masbuk. Malah mazhab Hanafi, dia mazhab Hanafi imam tu. Mazhab Hanafi makmum tak payah baca Fatihah. Mazhab Hanafi makmum tak baca Fatihah. Sebab ketika imam baca, makmum tak boleh baca. Makmum kena duduk diam dengar apa imam baca. Ketika sembahyang kuat lah. Tapi ketika sembahyang perlahan, makmum wajib baca juga. Ketika sembahyang perlahan, yang maksudnya yang tak bunyi, makmum kena baca Fatihah juga. Tapi dia baca laju lah. 4 rakaat masbuk. Tapi semua waktu tu tak ada seorang. Semua ikut dia kejar. Imam dah nak sujud, baru dia rukuk. Ke 4 rakaat. 4. Semua orang batal waktu tu. Lepas tu kita bagi peneguran lah. Baca kitab ni. Lepas tu baru faham. Itulah maksud muafiq masbuk. Jadi maknanya, sebab tu dia kata kat sini. Habis dah. Lepas tu dia kata kat sini, muafiq masbuk boleh berlaku pada ke-4 rakaat. 4 rakaat. Dan boleh jadi rakaat pertama muafiq, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga muafiq, rakaat keempat masbuk. Boleh jadi tapi pelik. Biasa 1 2 muafiq, 3 4 masbuk. Itu biasa. Dan paling senang terjadi masbuk rakaat ketiga. Sebab tayat awal tadi. Cuma dalam masalah tayat awal tadi ada khilaf ulama. Iaitu bila dia baca juga Fatihah, dia baca juga tayat awal, bila imam dah naik, menyebabkan nanti dia jadi masbuk, adakah masbuk dia tu dia i'tiraf? Kat situ pula khilaf. Nanti ada kat belakang. Adakah dia i'tiraf? Sebab sepatutnya dia kena naik, tinggalkan tayat awal. Kenapa habis baca? Oleh kerana dia tak ikut peraturan, maka dia tak kira masbuk. Walaupun tak sempat baca, dia hanya dimaafkan 2 rukun saja, bukan 3 rukun panjang. Tu bab lain, nanti ada dulu, slow. Kenapa penting sangat muafiq masbuk? Ta'rif. Kenapa penting sangat ta'rif ni? Kerana penting ta'rif kerana jika dia berstatus muafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Jika dia berstatus masbuk, dia tak boleh habiskan Fatihah. Sebab tu penting. Walaupun rakaat ketiga, rakaat keempat, status masbuk, bila status dia masbuk, dia tak boleh habiskan Fatihah. Bila status dia muafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Jika dia wajib habiskan Fatihah kerana dia muafiq, dia kena tinggal dengan imam. Dia dimaafkan 3 rukun panjang tu nanti 3 rukun panjang. Imam sujud yang kedua, dia lama tu, dia imam rukuk i'tidal, dia wajib habiskan Fatihah. Kenapa wajib habiskan Fatihah? Sebab dia muafiq. Imam duduk yang tersujud, wajib habiskan Fatihah lagi. Lama tak habis-habis ni. Okey. Tapi kalau dia masbuk, imam rukuk, dia tak boleh habiskan Fatihah, dia kena rukuk. Kalau dia tak rukuk, makmum tadi tak rukuk, dia habiskan Fatihah juga, apa kesan dia? Kesan boleh jadi hilang rakaat, tak dapat rakaat sebab tak dapat tumaninah dengan imam ketika rukuk, boleh jadi batal sembahyang. Macam mana? Last. Jika dia tak ikut peraturan, jika dia masbuk, ikut peraturan masbuk. Peraturan masbuk, jangan habiskan Fatihah, rukuk terus, dapat tumaninah dengan imam. Itu kan peraturan masbuk. Jika muafiq, jangan sibuk-sibuk nak rukuk, kena habiskan Fatihah. Tak sempat, imam dah ke depan dah, biar imam pergi depan, kau dimaafkan 3 rukun panjang. Tapi dia ada lagi, kita bagi kepada 2. Muafiq tadi, jika dia tak sempat baca Fatihah, uzur yang tak diiktiraf, dimaafkan 2 rukun saja. Tu lagi cabang ke situ pula. Masbuk ada satu lagi cabang. Jika dia tak sempat, dia tak habis baca Fatihah tadi, tak dapat sebab dia masbuk, sepatutnya dia kena rukuk kan, dapat tumaninah. Tapi sebab yang dia tapi ketika tak lepas tapi dia tak baca, dia tak baca Fatihah waktu tu. Sepatutnya dia baca mana yang sempat, cukup, lepas tu rukuk, imam tanggung bakinya. Ni tidak, dia tak buat apa-apa, dia diam ke, dia buat sesuatu yang lain. Menyebabkan sepatutnya masbuk tadi dapat baca 3 ayat, sebab dia buat benda-benda entah apa-apa, dia dapat baca 1 ayat aja. Tak apa-apa tu berangan ke apa je, tak kisah. Dia dapat baca masbuk tadi, dapat baca 1 ayat. Hakikatnya sebenarnya dia baca 3 kalau dia terus baca. Tapi dia sibuk dengan na'udzubillah ke, dia sibuk dengan yang lain-lain. Maka kat situ sepatutnya dia dapat 3 ayat baru rukuk. Tiba-tiba dapat 1 ayat aja. Kat tu cabang pula, dia wajib ganti. Oh, yang tu lagi pelik lah kalau pernah dengar. Dia wajib ganti huruf-huruf yang dia baca. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu akbar. Dia boleh rukuk, dia masbuk ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tadi a'udzubillah. A'udzubillah kira alif ain waw za, 4 huruf. A'udzu ba alif lam ha billahi mim nun.
Dah berapa 11? Mim, nun, alif, lam, shin. Kira satu berapa tu? Dah ada 20 huruf. Mudah-mudahan kata 20 huruf. Dia kena ganti. Tadi Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin kan? Dia kena ganti 20 lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa huruf? 20 balik ganti. Ui, apa benda pula ni? Jangan risau, semua ada dalam kitab. Ngaji kan tak ngaji je. Semua ada. Ya. Ya, memang susah. Kalau kita Bapak saya sendiri. Tak boleh gitu. Tak boleh juga. Tak apa. Okey. Ya, memang complicated. Ya, serius. Muwafiq Masbuk adalah antara ilmu yang complicated. Okey, macam mana pakai mazhab lain lah? Ya. Macam mana pakai mazhab lain lah? Bila pakai mazhab lain, dia banyak kait lagi. Kait dia boleh, dia ada kait lagi. Kait yang pertama, bila nak sembahyang kena ada wuduk tak? Dan kena mandi wajib lah. Kalau berhadas kena mandi wajib. Jadi pastikan wuduk dan mandi wajib tu diiktiraf dengan mazhab yang kita nak pakai sembahyang nanti. Kena mengaji mandi wajib dengan tu pula. Dengan wuduk pula mazhab. Sebab kalau kita sembahyang, kita kata mazhab ni okey. Tapi dalam wuduk kita, mazhab ni tak iktiraf. Tak sah juga sembahyang. Mazhab yang kita nak pakai kat sembahyang tu, kata mazhab Hanafi. Tak, bukan gitu. Sabar dengar dulu. Jadi bila macam tu pula, ketika sembahyang, rukun 13 mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi rukun apa? Okey, perkara yang membatalkan sembahyang, mazhab Syafi'i yang kita tahu tu lah. Mazhab Hanafi apa? Lain. Ada. Okey. Jadi kalau tahu semua tu, okeylah. Satu. Sebenarnya tak susah pun. Tak susah. Bila tak susah? Bila khatam. Bila tak susah? Bila jika kita ikut peraturannya, takkan berlaku benda-benda pelik macam ni. Kalau tak ikut peraturan ni, jadi berlaku benda pelik. Takbir Allahu Akbar. Yang kata kena ganti huruf tadi kan, memang pelik. Kalau kata, ya ke tidak? Tak percaya aku ustaz ni. Belek belakang ni ada. Katalah pelik sangat kan. Yang kata ganti huruf tu, nak settle macam mana? Boleh je, ikut peraturan sembahyang. Kalau belajar solat jemaah, ikut peraturan dia takkan berlaku macam tu. Berlaku macam tu kalau dia tak ikut peraturan. Allahu Akbar. Lambat ni masuk. Imam dah baca surah. Allahu Akbar. Dia tak tahu imam baca panjang mana lagi surah. Mungkin lepas tu rukuk, mungkin seminit, 2 minit, tak tahu. Allahu Akbar. Ikut peraturannya, bismillah terus. Itu peraturan solat jemaah. Tapi dibenarkan nak berangan pun boleh. Tak apa, lama dia baca lama. Ni memang lama, memang panjang ni dalam hati. Tak apa. Dia buat perangai. Memang kenalah nanti. Kalau dia Allahu Akbar, bismillah terus. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar, qim. Allahu Akbar. Selesai masalah. Tapi dia, iman ni baca panjang, relax tarik nafas 4 kali tu. Dia buat perangai. Apa hal kau macam tu? Kau tahu lambat, teruslah bismillah. Ataupun lambat ni, a'udzubillah apa dah lambat? A'udzubillah ni awal-awal sembahyang. Dia langgarkan peraturan walaupun tak batal, tapi langgar peraturan. Bila langgar peraturan tu jadi masalah. Kalau tak langgar peraturan, tak jadi masalah. Tak jadi pun. Bila dia Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada cerita ganti? Ni Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Sudah. Kau diam tadi berapa lama? Berapa saat? Ada 3 saat, 5, 4 saat lah. 4 saat. Dia kena ganti 4 saat balik. Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada kot? Ke nak tambah satu ayat lagi? Maliki Yaumiddin. Baru boleh rukuk. Kalau dia rukuk tanpa dia ganti yang duduk diam tadi, tak dapat rakaat. Dia kena ganti dan rukuk dan dapat tumakninah. Kenapa kena ganti? Dah kau diam siapa suruh? Nampak? Bila langgar peraturan tu yang jadi huru-hara yang ada kat belakang ni. Yang ada kat belakang ni, satu masalah ni 8. Ada 3 masalah khilaf. 8, 9, 10, 11. 11. Lepas tu ada 11. 11 ni yang tak ikut peraturan ni. Allahu Akbar. Okey, baca. Siratal ladzi, dia masuk buat ni. Dia baca imam takbir, dia terus takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Siratal ladzi je makmum, imam Allahu Akbar. Peraturan sembahyang jemaah apa? Rukuk kan? Dia degil. Tu masalahnya. Dia siratal ladzina an'amta alaihim. Allahu Akbar. Degil. Ghairil maghdubi. Lagi ujung lagi degil ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Degil. Percaya? Betul tak ramai orang buat tu? Dia nak lean juga. Nak habiskan juga. Degil. Tak mengaji sembahyang jemaah ke?
Bila imam rukuk dalam keadaan dia tak ada bazirkan apa-apa awal-awal, bismillah terus, imam rukuk walaupun lin. Dia pun waladdah, imam Allahu akbar, waladdah. Nak enam pula tu. Lin. Okey, padahal dia masbuk ni, dia masbuk. Dan dia kena rukuk. Masa imam dah rukuk ni, waladdah, imam Allahu akbar. Maknanya dia tak cukup. Dia dapat 23 ke 22 saat gitulah. Tak cukup Dan sepatutnya rukuk dan dapatkan tumakninah dengan imam baru dapat rakaat. Dia degil lah. Orang degilnya jadi masalah. Dia waladdah. Amin. Lin tu dia pun Allah sami Allah alhamdulillah, tak dapat rakaat. Tak dapat rakaat, selisih. Tak dapat rakaat walaupun selisih gitu. Sebab nak habiskan lin punya pasal. Tu nampak? Dia tak jaga. Padahal rukuk nak lin apa? Nak kena habiskan Fatihah. Situ lah. Kalau jaga nanti ujung-ujung nanti last sekali lah ustaz cerita awal-awal macam complicated. Senang aja memang pun. Ini bagi orang yang tu sebut awal-awal tadi, keras pedas. Apa dia? Apa dia? Berhenti kat situ. Berhenti kat situ terus. Berhenti kat situ. Jika dia rasa sikit sangat imam on the way tu sempat habis, okey, boleh habiskan. Sebab yang kita nak imam rukuk baru makmum pergi. Jadi ketika perjalanan Allahu akbar. Ada berapa saat tu? Allah 2 saat kot. Masa tu kita terus tengok. Sempat tak nak sikit lagi, nak habiskan tu. Yang 1-2 saat. Sebab 1-2 saat tu bukan kena berhenti. Yang penting bukan berhenti Fatihah tu. Yang penting rukuk dengan imam dapat tumakninah. Bila-bila nak berhenti, imam gerak aje dah boleh berhenti dah. Imam gerak, Allah dah boleh berhenti dah. Cuma kita kadang-kadang kat tengah-tengah kan, waladhalli nun belum lagi, li je imam Allah, takkanlah tak nak sebut nun. Imam kan on the way tu, lin. Tak apalah dah. Lagipun memang imam tak rukuk lagi, tak sampai lagi. Itulah. Cuma kalau kata nak kata tepat-tepat, imam gerak aje boleh berhenti dah. Imam gerak aja boleh berhenti. Makmum boleh berhenti. Dan makmum boleh gerak. Cuma disunatkan bila rukuk baru makmum gerak. Jadi ada masa 1-2 saat. Janganlah sampai waladhdallin. Itu dah banyak. Sikit-sikit ambil sikit-sikit untuk habis. Kalau nak ambil, tak nak ambil pun tak apa. Bila imam dah gerak, imam bukan qiyam lagi. Imam dah gerak, imam bukan qiyam. Sebab tu tengok baca tu. Qiyam dalam kurungan tu. Berdiri. Imam tak berdiri dah kalau macam tu dah gerak. Maka dah boleh berhenti dah makmum. Bila tak dengar ni, tunggu habis dulu nanti percayalah cakap. Oh senang aja. Percayalah tunggu habis dulu. Sekarang memang serabut. Iya. Memang serabut. Memang serabut. Tahu tak ini tak habis kita baru 2 kali. Baru takrif, belum masalah lagi. Baru takrif. Okey, sekejap. Bertenang. Begini. Sebab tu kalaulah imam faham, makmum tak apalah, makmum malah pening kepala, serabut, dan imam faham, takkan berlaku masalah ni. Imam faham macam mana? Imam baca surah, dia bagi peluang kat makmum, masa jangan bagi makmum kelang kabut. Satu. Masa baca surah tu panjang sikit lah, panjang untuk tak kelang kabut. Rakaat ketiga, rakaat keempat, problem imam bacalah masa bangun tu jangan baca lagi Allahu akbar, relax lu. Bukan sebab nak relax sangat, nak bagi makmum on the way. Lepas tu imam bacalah auzubillah. Mazhab Syafi'i auzubillah sunat 4 rakaat. Mazhab Hanbali rakaat pertama je mula-mula. Mazhab Syafi'i 4 auzubillah. Bukan nak auzubillah sangat pun, nak bagi masa. Allahu akbar. Rakaat ketiga kan. Tunggu kejap tu. Bila imam tunggu kejap, imam baca pula, silap-silap ada lebih 30 saat kat situ. Jadi tak ada masalah pun kalau kat situ. Ini bila langgar je, peraturan memang jadi serabut. Percayalah, saya nak faham pun payah juga sebenarnya. Nak bagi orang faham lagi payah bab ni. Percayalah. Bab lain senang lagi. Bab ni antara bab yang paling payah nak bagi. Sebab tu saya kata 3 bulan nak perobat takrif. Tak boleh-boleh. Takrif kadar masa apa benda ni ustaz? Aku dah sampai ke contoh dah muka surat 20, kau cerita kadar masa lagi. Rasa nak ruku kepala. Mai sini ruku kepala. Rebuh kitab ni, rebuh. Minum 3 hari berturut-turut. Nak faham takrif. Tukar mazhab. Kita berhenti. Tu sabar macam ni. Sabar, tunggu sampai habis, lepas tu buat keputusan nak tukar mazhab pun tukar mazhab lah. Tunggu sampai habis dulu. Jangan tak habis.
Lepas ni kita masuk hukum orang muafik. Hukum orang muafik. Saya tak faham. Kalau macam ni punya payah, macam manalah Ustaz Wan hari tu datang yang buat maraton yang gitu. Daurah maraton lah. Pagi, siang, malam. Hasilnya lagi jang keren lagi lah. Tak tahulah. Entah faham ke tidak ke itu. Direct. Tak sempat nak cerna ni, masuk pula tengah hari yang lain. Tengah hari ada kan? Petang pula. Tak tahulah macam mana. Yang dalam macam ni pun setahun. Di masjid dulu setahun habis. Muafik masbuk setahun. Wallahu a'lam. Okay? Janji Haji Mak janji tu. Habiskan dulu baru tukar mazhab. Habis ngaji dulu. Lepas habis ngaji, barulah aku nak tukar mazhab. Alright. Jangan habiskan dulu. Allah, kita